ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع سادات المرسلين والأنبياء شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم ربنا يا اللهم يسر اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Wabah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada malam ini dengan sambung pengajian kita apa erti aku menganut Islam dalam bab penggabungan untuk masa depan, muka surat 116 pada titik terakhir ayat walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, iaitu kami akan ujikan kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi tahu kepada kita bahawa hidup kita ni totalnya sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada datang ujian itu dari segi kesusahan atau kesenangan, sama ada daripada kemiskinan atau kekayaan. Setiap yang kita lalui semuanya ujian. Ujian yang maksudnya apa tuan-tuan? Apalah ujian? Kaya pun ujian, mati pun ujian, hidup pun ujian, mati pun ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku yang mencipta mati dan hidup, supaya aku mendapat uji kamu, mana di antara kamu yang mendapat sebaik-baik amalan. Ujian apa dia? Maksud ujian kita untuk kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya ni, duit yang aku ada ni bukan milik aku. Miskin ni, aku miskin ni Allah nak uji aku sabar tahap mana. Mengaku aku sebagai Tuhan kamu. Engkau mengaku aku sebagai Tuhan, tapi macam mana kamu kalau aku uji dengan miskin pun kamu dah mengeluh. Sedangkan nyawa aku, hidup kamu semua itu dalam milik aku.
Inna salati wa nusuki yang kita sebut, hidup dan mati itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sedar bahawa apa yang kita ada hari ini tak ada milik kita. Walaupun kita ada anak bertoran, ataupun ada anak yang banyak, ataupun kita ada isteri yang banyak, itu bukan milik kita, milik Allah. Allah pinjamkan kepada kita untuk menguji kita. Sehinggalah harta yang kita ada, harta yang kita usahakan, harta yang kita miliki, sehinggalah akal fikiran kita, sehinggalah idea yang diberikan kepada kita itu milik dia, bukan milik kita. Kita hanya diberikan pinjam untuk berfikir dengan akal kita. Maka disitulah yang disebutkan, apa yang disebutkan, kenapa pengarang kitab membawakan ayat ini dalam menggabungkan diri, yakni bergabungkan dengan masa depan Islam. Kerana selagi kamu tidak sedar yang kamu itu hidup kamu diuji, ujian senang kamu, sesusah kamu, masa lapang kamu, ataupun kamu akal kamu tak sedar bahawa ianya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tak akan gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab menukilkan di dalam risalah bertajuk Bainal Amsi wal Yaum, di antara semalam dan hari ini, yang dibawa di bawah tajuk ranjau di jalan kita, iaitu Syahid Hasan Banna menyatakan, saya suka berterus terang kepada anda sekalian, sesungguhnya dakwah kamu ini masih belum dikenali orang ramai. Pada hari mereka mengenalinya dan mengetahui matlamat dan objektifnya nanti, kamu pasti menerima penentangan yang hebat dan sikap temusuhan yang ketat. Kamu akan dapati di hadapan kamu berbagai kesusahan dan halangan yang akan menghalang kamu. Pada masa itu barulah kamu mula menempuh mengikut jalan para pendukung dakwah. Adapun sekarang mereka tidak mengetahui lagi kamu di peringkat awal dan dakwah, dan akan tentu bersedia dengan apa jua yang dikehendaki oleh perjuangan dan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana 'aradan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Allah sebut, wahai Muhammad, apa yang kau bawa ini Islam. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Apa yang kamu bawa hari ini Islam, kalau ia senang dan masanya pendek, lattaba'uk. Sungguhnya orang kafir Quraisy, orang-orang yang tunduk kepada nafsu, akan mengikut kamu. Walakin ba'udat, tapi ianya jauh, ranjaunya yang panjang, banyak ranjaunya. Alaihimu syuqqah, banyak susah kamu. Kalau kamu berjuang di jalan Allah, kamu akan dapat banyak kesusahan. Alaihimu syuqqah. Itu yang pesankan oleh Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Banna ni meninggal tak ada tahun berapa. Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Siapakah dia? Dia adalah seorang mujaddid pada kurun yang lepas. Kita dah masuk kurun baru, tuan-tuan. Kita dah masuk kurun baru. Apa dia kurun? 100 tahun yang baru. 100 tahun yang baru. Hasan Al-Banna mujahid pada 100 tahun yang lepas, 1300 Hijrah. Nabi SAW menyebut setiap 100 tahun akan ada mujaddid di umatku ini. Maka ulama bersependapat bahawa Hasan Al-Banna adalah mujaddid kurun yang lepas.
Kurun ni belum ada mujaddid lagi. Tahun berapa? Tahun 1928 Hasan al-Banna bergerak menyampaikan dakwah. Selepas kejatuhan kerajaan Ottoman Osmani, yang di mana umat Islam ketika itu dah tiada tempat untuk bergantung. Maka Hasan al-Banna telah diwirhamkan untuk menggerakkan satu gerakan yang nama gerakannya itu hari ini Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Siapa dan anak murid dia? Almarhum Dr. Yusuf Qardawi yang masih kita sempat jumpa. Siapa anak murid dia kami boleh pernah jumpa? Zainab Al-Ghazali. Almarhum Dr. Kalau kita pernah jumpa almarhum Syekh Ahmad apa yang meninggal kat Palestin, yang kena tembak, kena bom tu, Ahmad Yasin. Maka di Palestin tubuhnya gerakan apa dia? Gerakan Hamas. Di Iraq, di Syria digunakan nama Ikhwanul Muslimin. Di Pakistan digunakan Jemaah Islam. Di Malaysia ketika itu diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dan Dr. Burhanuddin ini bukan anak murid kepada Hasan al-Banna, anak murid kepada anak murid Hasan al-Banna, di mana dia asalnya bergerak di Pakistan, India, Jemaah Islamiyah. Mana dari situ timbulnya pergerakan tajdid Islam, kembalikan umat Islam kepada Islam. Zaman Osman, sekular telah menguasai Turki. Seluruh dunia Islam di Saudi timbulnya kumpulan Muhammad bin Abdul Wahab, dan timbulnya diambil pemerintahan dua Madinah tadi, Madinah dan Mekah asalnya bawah pemerintahan kerajaan Osman. Apabila jatuhnya kerajaan Osman, digantikan dengan digulingkan Khadim Haramain. Siapa dia Khadim Haramain ketika itu? Datuk kepada Sultan Abdullah Jordan. Sultan Abdullah Jordan ni asalnya datuk moyangnya yang memerintah Madinah dan Mekah ketika zaman Osman. Maka datanglah British. Bila British datang, maka hiduplah gerakan Saud, yang hari ini pemerintahan Saud, dan juga digabungkan dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi lah hari ini, tuan-tuan nak kenal Wahabi, itulah sebenarnya Wahabi. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab menjatuhkan kerajaan Osman yang memerintah Mekah dan Madinah ketika itu, dan dihalau. Maka barulah ada kerajaan Jordan. Kerajaan Jordan itu, tuan-tuan, adalah kerajaan yang nenek moyangnya adalah Rasulullah. Terjal nakal-nakal pun sebab tu British tidak suka kerajaan. Pasal kebanyakan kerajaan yang ada diperintah oleh Islam adalah kerajaan yang ada nutfah Rasulullah. Macam kita di Malaysia ni, siapa dia negeri yang ada nutfah Rasulullah? Terengganu, Brunei. Itu Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Brunei Al-Hasani, Sebatu Syarif. Kena ngaji sikit. Kenapa Rasulullah British tak suka? Pasal dia ada nutfah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nutfah Rasulullah ni akan bangkitnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ulama sedang menunggu mujaddid tahun ini, mujaddid 100 tahun ini. Banyak ulama mengatakan yang akan menjadi 100 tahun yang ini, 1400 adalah Imamul Mahdi. Kita takut. Kalau apa? Kita takut kita tak tergolong daripada golongan Imam Mahdi. Kita tergolong dengan golongan Dajjal. Yang bertembung dengan Imam Mahdi adalah Dajjal. Tentera Dajjal dan tentera Imam Mahdi, tak adalah lain. Tentera Dajjal dan tentera Imam Mahdi akhir zaman. Tapi harap ni kalau kita ada doa, ya Allah jadikan kita orang yang duduk di belakang Imamul Mahdi. Kejahilan rakyat tentang hakikat Islam. Ini ceritanya. Bila sampai pada waktu bila kita cerita tentang Islam, rakyat akan tentang, oh tak elok, ini apa ni, kolot. Ini Imam Hasan Al-Banna sebut. Imam Hasan Al-Banna sebut rakyat akan menentang walaupun dia Islam. Hakikat Islam akan menjadi penghalang jalan kamu, kata Hasan Al-Banna. Sebab Rasulullah sebut, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Wahai Muhammad, apa yang kau bawa ini kalaulah senang dan tak jauh, dapat kemenangan dengan senang, tak susah, maka mereka akan ikut engkau. Walakin ba'udat, makin senangnya jalan untuk menyampaikan Islam ini berliku-liku, alaihimu syuqqah, dan banyak padanya ranjau-ranjau. Maka tak akan ramai yang ikut. Dan menjadi penghalang jalan kamu. Kamu akan mendapati ahli agama dan ulama-ulama yang resmi menjadi orang yang hairan dengan kefahaman Islam kamu dan tidak mengaku jihad kamu. Kemudian pemerintah akan bekerjasama menjadi penghalang di hadapan kamu. Muka kamu dan setiap pemerintah itu akan cuba menyekat kegiatan kamu dan meletakkan halangan di jalan kamu. Setiap yang kita orang Islam yang bawa, ada orang yang bawa Islam, maka akan ada kerajaan yang Islam, pemerintahan yang Islam akan menghalang kerja-kerja dakwah kamu. Lanun-lanun ini juga akan berganding bahu di setiap jalan untuk menentang. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Mereka akan bersatu untuk menentang dan memadamkan sinar dakwah kamu, menentang dan menghadang gerak kerja Islam. Mereka meminta bantuan pemerintah-pemerintah yang lemah dan orang-orang yang akhlak rendah di tangan rendah dan tangan-tangan yang sengaja meminta sesuatu daripada mereka, tetapi melakukan kejahatan pemusuhan terhadap kamu. Mereka akan minta kamu akan dimusuhi dan dibenci. Semuanya akan berusaha menimbulkan keraguan serta melemparkan tuduhan-tuduhan zalim ke atas dakwah kamu. Mereka akan berusaha menunjukkan segala kekurangan dakwah kamu, menunjukkan kepada manusia gambaran yang paling bodoh. Hari Islam saja, bila sebut tentang Islam, Islam akan kita tengok teroris, Islamofobia hari kita nampak sendiri. Tak ada yang cerita pasal Islam, Islam akan robohkan rumah ibadah. Islam akan bagi kamu tak boleh beribadah. Padahal tak berlaku pun. Betul? Padahal tak berlaku pun. Kan? Menjadikan kita ni orang tak suka, orang Islam yang memomokkan bahawa apa yang dibawa oleh pendakwah ataupun orang yang benar-benar menginginkan Islam ini adalah teroris, adalah pengganas, adalah menyusahkan, adalah memundurkan. Ini ada kenyataan yang ada. Menggunakan dan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka akan menindas dengan harta benda dan kuasa mereka.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Tuan-tuan pegang ayat, tuan-tuan. Pegang ayat. Mereka ingin menutup cahaya Allah. Apa yang dibawa oleh pejuang Islam sebenarnya adalah nur daripada Allah. Maksudnya nur apa dia, tuan-tuan? Nur bukanlah drama Nur An-Nur apa? Bukan nur tu, nur apa? Nur Kasih apa? Drama Nur Kasih bukan. Nur. Itu sikit. Nur ni kinayah bahasa Arab, cahaya bahasa Melayu. Kinayah dalam bahasa Arab atau dipinjamkan. Islam diumpamakan dengan cahaya. So, apa dengan cahaya? Maksudnya yang kita nak bawa ini adalah satu benda yang mencerahkan masa depan kita, memberi kesenangan kepada kita. Adapun selain daripada Islam, zulumat, gelap. Mana apa? Benda yang kita perjuangkan, atau ada manusia yang perjuangkan bukan memperjuangkan Islam, memperjuangkan ideologi yang bertentangan Islam, zulumat, duduk dalam kegelapan. Apa maksud zulumat? Gelap. Masa depan satu-satu tempat itu, kalau dah diperintah oleh orang yang mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Islam, maka negara dia akan jadi hancur. Kalau diperintah oleh orang yang beragama Islam yang mempertahankan Al-Quran dan Sunnah, maka masa depan negara dia akan makmur. Ini nur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir, orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan nur itu, memadamkan cahaya Islam itu. Macam-macam dia buat, tuan-tuan. Macam-macam dia buat. Dia tutup kok ni, dia tutup kok ni, dia bagi tekanan ke sini. Macam-macam dia buat. Ingatlah apa cara yang kamu buat, kena pegang. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan agamanya. Kamu apabila kamu tentang Islam, tentang melawan Islam, melawan orang yang ingin menegakkan Al-Quran, melawan orang yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kamu bukan berlawan dengan manusia. Sebenarnya kamu berlawan dengan Allah. Itu dia punya conclusion. Conclusionnya sebenarnya kamu berlawan dengan Allah, kerana Allah di belakang mereka. Allah sebut, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Apa kamu buat? Apa cara kamu fikir yang malam pening kepala tak tidur untuk menyekat perkembangan Islam, kamu tidak akan dapat melawannya. Contoh, kita bagi contoh senang, tuan-tuan. Allah banyak rakam cerita Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, Fir'aun menentang. Semenjak bila? Semenjak dari Musa nak lahir lagi. Tapi kehendak Allah, Allah nak dunia ini diterajui oleh dia.
oleh pemimpin-pemimpin yang taat kepada dia. Fir'aun mimpi, tanya tukang tindik mimpi, kata tahun ni akan lahir daripada anak Bani Israel seorang yang akan menentang engkau satu hari besok. Maka buat keluarlah satu arahan dari pejabat PM Fir'aun. Anak Bani Israel lelaki yang lahir tahun ini kena bunuh. Satu arahan. Bunuh. Tapi mereka merancang, Allah juga merancang. Wa makaru wa makarallah. Kan? Mereka merancang, Fir'aun merancang untuk tidak ada golongan yang menentang dia. Allahu khairan hafiz wa khairan makirin. Allah sebut. Mereka merancang, maka bunuh. Akhirnya apa dia? Allah selamatkan juga Musa alaihissalam. Dengan apa? Dengan Fir'aun sendiri yang membesarkan Musa. Nampak? Lemahnya manusia. Lemahnya kita apabila kita berisytihar untuk menentang pergerakan Islam. Kita rasa kita dah kuat, boleh hancurkan. Sebenarnya kamu sebenarnya tak ada kuasa. Aku nak. Ini Allah. Kalau kita rasa kita boleh buat untuk tidak menggerakkan, untuk matikan pergerakan Islam, maka kita duduk di golongan apa? Hizbus Syaitan. Kita duduk di golongan Hizbus Syaitan. Tapi kalau kita duduk dalam yang nakkan nur Allah itu tersebar luas, maka kita duduk dengan Hizbullah. Duduk dengan golongan-golongan yang Allah akan bantu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kamu akan memasuki tingkatan percubaan dan ujian di mana kamu akan dipenjara, ditangkap, dipindah, dipencilkan, dirampas harta kamu, disekat kerja-kerja kamu, bahkan digeledah rumah-rumah kamu. Boleh jadi masa ujian yang bakal kamu hadapi ini panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Maka pengarang Imam Hasan Al-Banna membaca ayat. Apakah manusia itu mengira mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Orang beriman akan diuji tahap keimanannya. Jauh mana iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Surah Al-Ankabut ayat 2. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kamu selepas semuanya ini, iaitu kemenangan kepada para mujahidin, ganjaran pahala kepada orang yang melakukan amal yang baik, kemenangan kepada orang yang ingin menegakkan agama Allah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا
أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih, api neraka? Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam syurga Adn. Itulah yang beruntung itulah keberuntungan yang besar. Dan lagi kurnia yang lain yang kamu disukai, yang kamu sukai, yaitu pertolongan daripada Allah, nasrun minallah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang beriman, Allah firman lagi, wahai orang-orang, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kunu ansarullah. Perintah Allah. Wajib kita mendukung orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu perintah dia. Kunu ni pada fi'il amr. Jadilah kamu. Aku perintahkan kamu, jadilah orang-orang yang menegakkan agama Allah, penolong-penolong orang yang menegakkan agama Allah, pengikut-pengikut yang setia, dan itu berkata kami penolong-penolong agama Allah. Lalu apa tadi? Sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikutnya yang setia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu golongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuhnya mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Surah As-Saff ayat 10-14. Okey. Inilah ayat mana kita kena duduk dengan golongan yang memperjuangkan agama Allah. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Kalau kita lari, kita jadi bukan orang yang mukmin. Kita just Muslim fasik, Muslim zahir, zalim, Muslim munafik. Just tu je. Dua sahaja. Kamu mengucap dua kalimah syahadah untuk memperkukuhkan keimanan kamu. Wajib ke atas kamu memperjuangkan agama Allah, atau membantu orang yang memperjuangkan agama Allah. Kunu, jadilah kamu orang yang membantu, orang yang berjuang di jalan berjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila kita berjuang, Allah bagi tahu apa tadi? Yang pertama, apakah benefit kita bantu orang berjuangkan agama? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu. Pertama. Tuan-tuan kita ni pendosa, kan? Apakah cara nak hapuskan dosa? Satunya duduk dengan orang yang sokong, bantu orang yang memperjuangkan agama. Secara automatik Allah akan hapuskan dosa kamu. Dengan istighfar tadi, dengan Allah ampunkan dosa kamu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Itu perintah. Setiap kali saya cakap apakah beza setan dengan manusia? Setan tak diampunkan Allah dosanya. Manusia yang selamat diampunkan Allah dosanya. Setan tak pernah beristighfar kepada Allah. Manusia yang selamat, manusia yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. So golongan-golongan, kalau kita nak minta Allah ampunkan, senang je tuan-tuan. Kan? Manusia ni senang je kita nak Allah tak ampun. Itu tadi duduk dengan golongan-golongan yang memperjuangkan dan bantu orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Benefit yang pertama. Benefit yang kedua apa dia? Masuk syurga tuan-tuan. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita duk pening-pening nak masuk syurga, ada jalan pintas. Kan? Jalan pintas dia duduk dengan golongan yang membantu, golongan yang memperjuangkan agama Allah. Allah janji ni. Benefit yang ketiga apa? Benefit yang ketiga, banyak benefit. Ada bagi faedah. Benefit yang ketiga, Allah kata apa? Allah akan bagikan kemenangan kepada kita. Wa ukhra tuhibbunaha fathun nasrun minallahi wa fathun qarib. Apa Allah sebut? Allahumma salli alaihi wasallam. Dan ada lagi guna yang kamu akan sukai, iaitu pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang didekat dengan yang dekat waktunya. Pertolongan pada Allah. Nasrum minallah. Pertolongan Allah ni tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali lah. Bila kita duduk dengan orang yang, ataupun kita memperjuangkan agama Allah, mendukung orang yang memperjuangkan agama Allah, pertolongan Allah bukan ketika kita susah saja. Ketika kita senang pun Allah akan tolong. Misal contoh, kita susah, apa Allah akan tolong? Allah tolongkan kita dengan membantu kita dengan cara yang lain. Bagi kita tenang hidup. Kita susah hidup keadaan hari ini, tak. Tapi tak rasa beban dengan keadaan hidup yang ada hari ini. Ataupun apa lagi Allah bagi? Allah bagi anak cucu kita yang soleh. Ketika kita mati, akan ada orang yang akan mendoakan kita, cucu kita, anak kita yang soleh. Apa lagi Allah bagi? Allah akan jaga iman kita, iman anak-anak kita, iman isteri kita. Pasal iman bukan milik kita, milik dia. Itulah jaga. Nasrun minallah wa fathun qarib. Maka akan memberi kemenangan yang terdekat. Kemenangan yang pertama ketika nak mati. Kita akan mati dalam husnul khatimah. Itu kena, kalau kita tak menang dalam berjuang ketika kita hidup, tapi pastilah bahawa orang yang memperjuangkan agama Allah, dia akan duduk dalam yang disebutkan husnul khatimah. Dan dia akan dipilih antara orang yang mati syahid. Walaupun dia tak mati dengan pedang tuan-tuan, tapi dia berniat untuk memperjuangkan agama Allah. Dia dah berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
setelah memahami memahami penjelasan demikian, apakah kamu akan tetap pendirian menjadi penolong pejuang yang menegakkan agama Allah? Itu aja. Satunya perintah wajib. Dari perintah wajib tu Allah bagi macam-macam benefit dan faedah. Kalau tak mau lagi tuan-tuan, saya tak tahu lah kata. Tak mau lagi, tak ingin lagi duduk dengan orang yang memperjuangkan agama Allah, tak mau mendukung, saya tak tahu lah kata. Bab yang ke-6, saya mesti memahami tentang pemusatan amal Islami di sana. Amal Islami, kata pengarang kitab, di sana terdapat 3 perkara penting yang mesti difahami oleh para petugas amal Islam bagi memastikan kejayaan gerakan Islam. Yang pertama, matlamat perjuangan yang jelas. Yang kedua, jalan menuju matlamat yang jelas. Yang ketiga, berpegang teguh iltizam dengan rahmat, matlamat dan jalan yang jelas. Saya rasa takat tu sahaja. Kita maghrib isyak ke apa? 6 minit lagi? 7 minit lagi? 8.47. Oh, lambat dah isyak lah. Aku gambung sini lah sikit. Termasuk bab yang ke-6, iaitu memahami tentang pemusatan amal Islami. Amal Islami ni apa dia tuan-tuan? Amal Islami ialah beramal untuk Islam. Kita dulu dengar budak-budak di sekolah, ada budak sekolah kafar, dia kata buat amal Islami kan. Itu amal Islami tu apa, kod dia tak masuk dengan maksud yang di sini. Amal Islami itu buat nasyid lah, buat tajak lah, buat apa mandi jenazah lah, lakonkan mandi jenazah lah, baca Al-Quran lah, menghafal Al-Quran tu, itu amal Islami sekolah. Yang dimaksudkan dengan amal Islami hari ini dalam buku kitab ini ialah beramal untuk Islam. Beramal untuk Islam, amal Islami. Satu, kita nak duduk dalam beramal untuk Islami. Pertamanya kata pengarang kitab, perlu ada matlamat yang jelas. Apa dia matlamat yang jelas? Matlamat yang jelas, sebenarnya matlamat perjuangan merupakan daya tenaga sangat besar bagi para petugas yang bekerja untuk Islam. Seterusnya, dengan kefahaman itu, ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini daripada kefahaman ini. Dari kefahaman dan tenaga-tenaga ini, dengan kefahaman ini, ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini dari dicurahkan, disia-siakan kepada sampingan dan pentarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan matlamat asasi yang memperjuangkan yang diperjuangkan sama ada dekat maupun jauh. Sedangkan amal Islami menuntut seluruh kekuatan, tenaga, kemampuan dipusatkan untuk matlamat yang dituju. Dari pengkajian kami, iaitu pengarang, terdapat manhaj Islam yang dari pengamatan dan renungan kami terhadap kitab Allah, dari pengalaman yang dilalui secara praktikal dalam berbagai marhalah sejarah Islam, jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal bagi agama Islam ini adalah ia supaya setiap manusia mengabdikan diri kepada Tuhannya, sama ada dalam kehidupan peribadi maupun dalam masyarakat. Makna bila kita nak duduk dalam amal Islami, kita kena kenal gerakan-gerakan itu. Kena kenal apa dia punya ciri-ciri. Syamil, sempurna. Salah contoh tuan-tuan, saya minta maaf, semalam ada seorang budak jumpa saya, ceritakan hal keadaan bapak dia yang kuat tabligh. Bapak dia yang kuat tabligh.
Sehingga kan tak hirau pengajian anak-anak, tak hirau makan minum, tak hirau baju, pakaian. Sehingga kan dia tu umur hanya, kita kata hari ni tak apalah umur lepas SPM, terpaksa cari duit untuk beli baju untuk anak-anak, untuk belajar. Bapak dia ni dia ceritakan saya, bapak dia ni sibuk dengan keluar jemaah. Keluar jemaah tu tak salah. Dia tonton, keluar jemaah tu tak salah, bagus. Tapi individu tu yang salah. Individu tu yang salah. Bila kita ada satu gerakan, misal contoh, yang ingin memperjuangkan agama Islam, gerakan itu tidak menghiraukan isteri dan anak-anak, itu tak betul. Islam tak ajar itu. Sebab tu kita kena faham matlamat amal Islam kita. Keluar tabligh tak ada masalah, tapi tanggungjawab kamu sebagai bapa, tanggungjawab kamu sebagai suami perlu dijalankan. Ustaz tu lah, kita berhenti dekat ni. Tadi nak berhenti dah tadi tu, habis kita syarahkan selepas ni. Ada lagi gerakan-gerakan Islam, salah satu hari ini Hizbut Tahrir. Okey, kita akan syarahkan waktu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu wal ghafurur rahim. Untuk majlis al-kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsanah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.